Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 18 April 2024. Sabah kehilangan seorang pemimpin yang berpengalaman dan luar biasa dengan pemergian pengasas Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Tan Sri Joseph Kurup. Demikian dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang. Datuk Haji Ji dalam kenyataan memaklumkan pernah bertugas bersama Tan Sri Joseph sebagai pembantu menteri di Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah pada 1994. Katanya legasi Tan Sri Joseph adalah dedikasi dan perkhidmatan dan merupakan satu kehilangan yang besar kepada rakyat Sabah. Tan Sri Joseph, 79 tahun, merupakan bekas timbalan Ketua Menteri Sabah, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur malam tadi. Bekas ahli Parlimen Pensiangan itu pernah memegang beberapa jawatan penting, antaranya Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Perpaduan dan Integrasi Nasional dan bersara daripada politik tahun lepas sebelum digantikan anaknya, Datuk Ata Joseph Kurup. Tan Sri Joseph meninggalkan balu Puan Sri Melinda, mak dan 6 anak. Jasad mendiang akan dibawa balik ke Sabah melalui penerbangan komersial pada 9.15 pagi ini dan akan dibawa terus ke Fuklu Siu Coffin Supply Sendirian Berhad bagi urusan penghormatan terakhir sekitar 12.30 hari. Kabinet Negeri bersetuju menghidupkan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah sebagai sebahagian daripada inisiatif meningkatkan pengeluaran makanan dan memastikan sekuriti makanan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, menghidupkan semula lembaga itu penting kerana Sabah ketika ini mengimport kira-kira 70% daripada keperluan berasnya. Kabinet Negeri akan mengemukakan syaur tersebut kepada Yang di-Pertuan Negeri untuk kelulusan penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sabah seperti termaktub dalam Seksyen 3 Enakmen Lembaga Hasil Pertanian 1981. Datuk Haji Ji berkata demikian selepas mesyuarat pasca Kabinet Jabatan Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Dalam pada itu, Kabinet Negeri juga bersetuju memberi kebenaran khas kepada pelabur yang beroperasi di Taman Perindustrian Negeri ini untuk menyediakan kemudahan penjanaan kuasa bagi kegunaan sendiri. Selain itu, dalam usaha mengurangkan beban keperluan tenaga di Sabah, Kabinet juga memutuskan untuk membenarkan rumah kedai, bangunan dan premis kediaman memasang sistem tenaga solar tanpa perlu mendapatkan kelulusan daripada Sabah Electricity Sendirian Berhad. Mengenai program Sabah Malaysia Rumah Keduaku Sabah MM2H, Kabinet juga meluluskan had umur pemohon kepada 30 tahun ke atas dan membenarkan peserta program menjual hartanah mereka selepas 5 tahun dengan syarat perlu membeli rumah baharu berharga tidak kurang daripada RM600,000. Di bawah dasar baharu itu, pelantikan ejen Sabah MM2H mestilah daripada syarikat tempatan Sabah. Kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan PBT akan terus mengemaskini data penduduk bagi mengenal pasti golongan miskin tegar di negeri ini. Ia sekaligus dapat memastikan golongan berkenaan tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata, pelbagai langkah diambil kerajaan negeri bagi membantu golongan tersebut keluar daripada kepompong miskin tegar, antaranya memberi peluang pekerjaan. Kerana kita melihat banyak peluang, banyak ruang yang kita boleh membantu mereka supaya mereka lari dari kepompong miskin tegar. Sebab itu saya tekankan kepada pegawai majlis daerah dan juga pegawai daerah sendiri. Sekiranya ada miskin tegar, keluarga miskin tegar, kita kena bantu. Sama ada kita bagi mereka pekerjaan atau pun sebagainya. Dan insyaAllah di majlis daerah kita bersedia untuk mengambil sama ada mereka ataupun keluarga mereka untuk bekerja di majlis daerah untuk supaya mereka keluar dari kepompong miskin tegar. Datuk Isnin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klias memberitahu, berdasarkan data, kawasan Klias merekodkan 18 orang keluarga miskin tegar dan akan mencapai tahap sipar menjelang 2025 nanti. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri kaki tangan Majlis Daerah Beaufort di perkarangan pejabat Majlis Daerah Beaufort.
Susulan kes penyakit berjangkit melioidosis di Padang Rugby Tanjung Aru, Kota Kinabalu pada 11 Mac lepas, Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan berbincang dengan Lembaga Sukan Sabah, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan untuk membuat saringan sampel tanah di setiap padang dan kompleks sukan di seluruh negeri ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata, selain daripada padang dan kompleks sukan di bawah kendalian Lembaga Sukan Sabah, padang di sekolah juga turut akan dikaji. Kita meminta kepada semua penggiat sukan supaya buat masa ini untuk menghindari dulu padang rugby Tanjung Aru ini. Bukan hanya penggiat sukan tapi untuk semua masyarakat ataupun yang warga yang selalu berkunjung ke padang rugby ini untuk melakukan aktiviti keluarga. Minta buat masa ini jangan berkunjung di kawasan ini juga kerana seperti kita sedia maklum, kawasan ini baru-baru ini orang bilang ada jangkitan penyakit melioidosis ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sebelum ini, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Aziz Sana dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 44 kes melioidosis direkodkan di Sabah, meningkat sebanyak 12.8% berbanding 39 kes yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi MI Samah pada tahun lalu. 6 daerah tertinggi yang merekodkan kes melioidosis ialah Sandakan 12 kes, Kota Kinabalu 11, Papar dan Penampang masing-masing 5 kes, sementara Sepitang dan Keningau masing-masing merekodkan 2 kes. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti pembakaran terbuka bagi mengurangkan kadar kebakaran yang berlaku di negeri ini. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan memberitahu sumber air yang terhad untuk melaksanakan operasi pemadaman api merupakan cabaran yang dihadapi anggotanya. Menurut Farhan, kelancaran operasi pemadaman api kebanyakannya bergantung kepada paras pasang dan surut air sungai di kawasan kejadian kebakaran. Banyak pembakaran terbuka atau pembakaran struktur yang kita menggunakan sumber air yang terhad. Kita mengambil contoh kebakaran yang berlaku pada minggu lepas iaitu kebakaran penyimpanan kabel pihak SSB yang mana kebakaran tersebut cuma berjaya dipadam 2 hari. Ini diakibatkan oleh keadaan air di kawasan tersebut yang mana pihak bomba bergantung harap kepada tahap air pasang dan surut. Memang cabaran kepada pihak bomba lah. Farhan bercakap kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan 4 kawasan di Sabah iaitu Keningau, Tambunan, Tenom dan Nabawan berada pada tahap amaran 1 berjaga-jaga iaitu suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut setakat 4.30 petang semalam. Jabatan Pendidikan Sabah komited untuk menjayakan deklarasi Lanskap Baharu Pendidikan sekaligus membantu meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata, Lanskap Baharu Pendidikan itu bermatlamat untuk memastikan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti di semua peringkat. Ke arah itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyasarkan untuk melaksanakan penjejaran sasaran petunjuk prestasi utama KPI di peringkat pejabat pendidikan daerah dan sekolah pada awal sesi persekolahan tahun ini. Turut diberi penekanan ialah memperkasa asrama sekolah, memastikan perbelanjaan penyelenggaraan institusi pendidikan dibelanjakan 100% dan sifar kes tata tertib. Datuk Raisin ditemui pemberita selepas menyempurnakan jelajah madani Lanskap Baharu Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai pendirian Sabah bagi pelaksanaan Non-Dual Language Program DLP atau tanpa DLP Program Dui Bahasa tahun ini, Datuk Raisin berkata pihaknya akan melaksanakan tanpa DLP setelah mengambil kira pelbagai faktor atas permintaan tinggi ibu bapa. Beliau berkata saranan daripada Kementerian Pendidikan KPM untuk pelaksanaan itu adalah wajar dipatuhi di negeri ini meskipun negeri Sarawak menolak pelaksanaan tersebut. Buat masa ini Sabah akan mengikuti sebagaimana yang telah disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tidak boleh melihat keadaan di Sarawak. Keadaan di Sabah dan Sarawak berbeza. Dan selain itu untuk menjadikan
Nah, DLP sepenuhnya di Jabatan Peringkat Sabah, kita perlu mengambil kira pandangan pada kerajaan negeri Sabah. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.